Zul. Waalaikumsalam Ah, Zatul. Selamat hari Salam Jumaat. Jumaat. Jadi Jumaat. Mm-mm. Jumaat ni satu sesi je. 6 sampai 8 Hmm. malam dia. Tu tak suka Jumaat ni. Orang lain suka, Zul tak suka sebab sesi dia sikit je. Satu je. Satu je. Tak habis cakap. Baru Assalamualaikum tak habis. Baru Assalamualaikum, Wani dah masuk sesi dia pula. Wani. Wani Tak kejap dapat lagi. cuci masa. Kejap lagi Wani Ah, 8 sampai 9. Okay, ingat semua. Jadi sesi 6 ingat. sampai 8 ni apa yang Zul nak kongsikan? Kita masih nampak Zatul kelemahan dekat Japanese yen. Kita juga masih nampak untuk US dollar bergerak lebih sideways. Kita juga nampak untuk indeks mengukuh. Persoalannya, adakah trend ni akan berterusan? Had mana yen pair akan adakah yen pair akan terus mengukuh? Kita ada GBP JPY yang break high dia sebelum ni. Kita juga ada CAD JPY dah break ke atas. Sebelum ni kita juga ada few yang menunjukkan bahawa momentum masih ada dekat pasaran, few instrumen. Jadi kita nak lihat kepada chart lepas ni, adakah pergerakan ni masih macam mana kita nak cari peluang trade dia, kat mana kita nak cari peluang. Jadi itu kita akan bincangkan selepas ini, Zatul. Okey, jadi itu semua nak dibincangkan bersama dengan Zul kejap lagi. Teruskan bersama 2 jam, okey? Waalaikumsalam Fikri, Rosli dan juga semua yang dah join. Okey, teruskan sampai jam 8 malam kejap lagi. Okey, saya nak serahkan dekat Zul kalau Zul dah sedia. Jadi, Zatul. Okey, silakan Zul. Okey, thank you, Zatul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak. Sedih sikit hari Jumaat. Last kita jumpa pada minggu ni InsyaAllah kita jumpa balik pada minggu depan Jadi hari ni topik kita kepercayaan dagangan, semakan realiti. Kita akan sambung kepada apa yang kita bincangkan semalam mengenai pembentukan minda seorang pedagang. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada pedagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pabaran asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Fikri, Rosli dan rakan-rakan yang lain. Nama saya Zulkifli Razak. Panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat apa yang ada dekat pasaran untuk semasa. Jadi, pada sesi Asia tadi kita ada People's Bank of China yang menambah kepada likuiditi pasaran. Kita ada sentimen yang lebih positif kepada isu Evergrande, salah satu daripada property developer yang besar dekat China yang ada masalah pembayaran bond dia, kupon dia. Jadi kita ada statement daripada PBOC dan juga daripada officials dari China yang memberikan jaminan bahawa impak daripada isu Evergrande ni adalah terkawal. Jadi kita ada sebelum ni laporan bahawa kerajaan China akan mengambil langkah untuk membahagikan hutang, membahagikan liability Evergrande ni kepada syarikat-syarikat yang lebih yang lain. Jadi maksudnya hutang dia akan dibayar lah, in other words Jadi setakat ini impact dia adalah lebih terkawal. Untuk malam ni kita ada few data. Kita akan ada data jualan runcit retail sales untuk US. Saya tak nampak kesan besar dia. Jualan runcit untuk US dijangka akan lebih rendah. Saya tak nampak any impact besar daripada data tu sendirilah. Daripada data tu sendiri, saya tak nampak any big impact daripada data tu. Lain daripada tu, kita lihat dekat chart apa yang kita ada untuk semasa. Okey, Aib. Later. Okey. Dia boleh download lah pula. Okey. Rosli tengah biasakan diri Okey. Saya terima banyak PM. Hakimi Bob, Waalaikumsalam. Saya terima banyak PM. Kenapa saya masih lukis ini ke bawah?
masih lukis ini ke bawah. Dekat TradingView tu tak update ya. Ikut kita punya sesi live ni, saya updatekan chart kat sini, dan yang dekat TradingView tu saya update sekali sehari ya, bagi yang ada akses ke TradingView. Okey, ini sebab dia. Pembetulan semasa saya kena letakkan flat. Ini adalah disebabkan oleh pergerakan daripada atas ni ya. Daripada higher high, ini adalah higher high sebelum ni. Kalau kita lihat dekat time frame lebih besar akan nampak. Ini adalah higher high yang saya maksudkan, yang kita bulatkan tadi. Okey. Pergerakan ke bawah dia. Kejap. Pergerakan ke bawah ni higher high dia tadi. Pergerakan ke bawah dia adalah dalam struktur 5 lekuk. Ingat, ia sentiasa 5-3. Sentiasa 5-3. Jadi kalau kita katakan pergerakan yang di sini merupakan pergerakan pembetulan dan bukan reversal, sekiranya dekat kejap leceh nak pakai benda ni. Okey, sekiranya kita ada pergerakan sebelum ini adalah 5 dan 3, dan pergerakan ini cuma pembetulan, 5-3 dia tak boleh habis. Macam mana kita kira 5 tu? Okey, simple dia. Ini satu, macam mana kita tahu dia satu? Ini berakhir dengan divergence. High ini berakhir dengan divergence sebelum ni, dan bawah ni kita nampak satu full swing. Yang ini. Santi, hai. Ya, yang ini dekat stokastik dia. Jadi ini adalah satu. Kenapa yang kecil ni kita kira? Sebab nampak tak dekat stokastik dia full reset. Boleh tak? Boleh Fikri, Rosli, Kimi, Santi? Ya. Nampak tak dekat dia punya RSI ni? RSI dia full reset. Jadi B ni kita kira sebagai 2. Okey? Jadi ini adalah 1. Ini adalah 2. Lepas tu kita ada C kat sini tanpa sebarang reset. Okey? Ini adalah 3. Okey? Ini adalah 4. Dan satu lagi kejatuhan dia, ini adalah 5. Kenapa kita tak kira A ni? Kenapa kita tak kira A dan B dalam tu? Sebab dia tidak membuat lower low. Faham tak? A kat sini tak break low dekat sini. Jadi dia adalah dalam sub wave. Jadi kalau kita ambil secara besarnya, the whole thing yang dekat sini, kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey? Jadi kalau dia correction, dia tak dapat cuma 5 kecuali dia truncated. Itu kita tak dapat nak analisa kalau kita jangka dia truncated. Lepas ni saya tunjukkan kenapa dia berbeza dengan contohnya seperti FTSE. FTSE kejatuhan dia 3. Jadi kat sini kita ada 5. 5 lekuk, 5 struktur ke bawah daripada higher high. Okey? Lepas tu lonjakan kat sini kita jangkakan akan ada 3. Dan akan diikuti oleh another 5 lekuk ke bawah. Dia sentiasa 5, 3, 5. 5, 3, 5. Kalau correction, 5, 3, 5 menghabiskan satu structure correction. Sebab tu saya masih lukis ke bawah selagi dia tak break previous higher high tu. Boleh? Itu asas, amat-amat asas dalam Elliott wave. Jadi kalau anda lukis di sini ke atas, itu adalah melanggar asas dalam Elliott wave. Faham tak? Tak dapat. Boleh?
Wife saya suka dengar. Zul kata tak boleh, tak dapat. Dia pas tengah pasang telinga tu. Sebab itu kita masih lukis ke bawah. Beza yang ini dengan contohnya seperti FTSE. Ni beza dia. Macam mana nak tarik dia? Okey, ni adalah FTSE. Macam mana saya nak kecilkan? Okey. Daripada higher high yang sama, kita ada 1, 2, kenapa ini kita tak kira 3, 4 dan 5? Waalaikumsalam jom. Kenapa kita tak kira yang ini? Kalau tak dia jadi 1, 2, 3, 4 dan 5 kan? Dan ini tak dapat nak ni. Kalau awalnya, sebab itu saya lukis, ingat tak apa saya lukis kat sini sebelum ni? Sebab view ni ada tau. View ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum ni saya kena letakkan dekat sini sebagai triangle. Okey? Sebab saya nak tunggu apa yang jadi di sini. Now, kita tengok dia dah break high kan. Jadi saya tak dapat lukis ini nak ke bawah. Ini dah ada higher high. Boleh? Jadi kenapa satu lukis ke bawah, satu lukis ke atas, sedangkan dia adalah kumpulan yang sama. Dia tak akan sentiasa sama sentiasa. Ada something yang kita panggil sebagai second dimension correlation. Lekuk yang sama, arah dia boleh berbeza. Ini dah buat higher high dan kita dah ada 1, 2 and kita jangkakan dekat sini dia akan tak buat terlalu trending. Sini kita jangkakan the whole structure ini bersifat diagonal. Okey, bagi mereka yang baru ikut mungkin anda agak confused Bagi mereka yang dah selalu ikut, anda faham kenapa kita tak dapat terlalu bullish untuk struktur ni, sebab dekat lain-lain indeks tadi kita nampak masih ada struktur ke bawah. Yes, bila second dimension, ini biasa berlaku apabila kita some sort of wave 5 kat hujung trend. Ini something yang lazim berlaku dekat hujung trend. Kita nampak untuk yen pair ke atas, kita nampak untuk yen pair banyak GBP, JPY, Chef JPY, CAT JPY dah break higher high. Kita juga ada FTSE ni yang kita bincangkan semalam. Kalau dia break ke atas, ini akan jadi wave 4. Di sini akan jadi wave 4. Dan itu yang saya letak. Mana 4 saya? Oh, 4 saya menyorok kat situ. Jadi kita ada 4. Itu adalah wave 4. Tetapi struktur ini dijangka lebih macam ni. Sebab ada lebih diagonal. Dia tak dapat buat motif kat situ. Dia tak dapat buat motif. Apa jadi kalau tiba-tiba dekat sini jadi motif? Maksudnya, kalau anda ambil this Fibonacci extension, ini melangkaui 1618. Kalau tiba-tiba dekat FTSE buat benda tu. Kalau FTSE buat 1618 dekat situ, indeks-indeks lain akan terangkit dan kita tak lukis ke bawah dah. Kita lukis ke atas. Boleh? Semasa saya tak dapat nak lukis ke atas untuk US indices disebabkan oleh benda ni. Trade apa yang anda nampak? Selain daripada kita lihat kepada correlation, kita tengok kepada structure dia. Jadi bermaksud untuk daily punya invalidation sekarang ni adalah di bawah ni. Ini dah complete wave 4 ya. Tu sebab dia. Faham? Apapun indeks
untuk indeks, kita masih menunggu peluang. Tapi level dia dah tak sama. Sekiranya, bila ini buat wave 2, kita boleh habiskan ini dalam 3 wave ke bawah. Sekiranya itu berlaku, kita akan cari untuk long daripada kawasan sini. US 500, US 30, benda yang sama. Cumanya sekarang ni anda tarik Fibo daripada ini nanti. Tunggu kepada X tu siap nanti, then anda akan tarik macam ni. Tunggu X tu siap. Kalau dia terus break ke atas, 4 kita di sini. Then kita terangkit everything. Kalau ini break ke atas, FTSE akan lebih akan buat motif dekat structure dia tadi. Nampak dah semua ni? Dia susah kalau anda cuba untuk trade setiap lekuk. Payah kalau anda nak trade setiap lekuk. Saya pun tak tahu. Saya boleh lukis kecil-kecil tau. Tak ramai orang boleh lukis yang kecil-kecil macam ni. Tak ramai. Saya jamin kepada anda, dalam dunia ni, tak ramai orang boleh lukis yang kecil-kecil macam ni. Saya pun tak trade yang kecil-kecil ni. Tak dapat. Jangan. Sebab dia tak reliable. Dia tak reliable. Kalau yang kecil-kecil ni menghabiskan satu fraktal besar, dan fraktal besar tu ada incomplete sequence, dan anda boleh trade dia. Saya boleh lukis down to kepada 5 minit. Kepada 5 minit chart. Saya pun tak lukis kecil. Saya pun tak berani nak trade kecil-kecil ni. Sebab dia tak reliable. Boleh. Kalau yang kecil-kecil tu menghabiskan satu fraktal yang lagi besar. Then anda boleh trade dia. Maksudnya boleh. Time frame mana nak guna? M5, M1 boleh. Tapi dia kena habiskan satu structure. Then anda boleh trade dia. Tapi kalau dia tengah-tengah berjalan macam ni, janganlah. Nak habis. Waalaikumsalam, Pian. Okey. Jadi kita masih, kalau dia break high, then kita tunggu 3 wave correction. Maksudnya, untuk US 500, sekiranya 4 ni habis kat sini, 4 ni habis kat B, dan dalam ni kita akan letakkan X, Y kat sini, dan kita naik ke atas, break high, 1, 2, 3 pullback, long. Itu je. Untuk intraday, jaga duit. Apa tipsnya? Sama je. Untuk intraday itu je. Jaga duit. Intraday ke, swing ke, position ke, structure dia tetap sama je Kimi. Anda sedang tengok chart yang sama. Okey, jadi cuma kecilkan chart ni kepada time frame yang lebih kecil. Itu je. Ni boleh guna kat time frame mana? Mana-mana time frame. Yap, exactly. Lepas ni kita tengok yen pair. So, indeks saya cuma berminat kalau dia buat ke bawah ni tadi. Sekarang ni, ini sideway market. Faham? Ini sideway market. Kita ada FTSE yang break high. Jadi, sekiranya FTSE ni, mana FTSE kita? Sekiranya FTSE ni turun ke bawah, wave 4 ni, 3 wave, anda boleh long. Anda boleh long. Kalau anda seorang yang shorter term trader. Anda boleh long. Kalau dia, ini dah break high, 1, 2, 3, anda boleh long. Cumanya, ini bukan 3711. Ini adalah something yang saya panggil sebagai, nampak? Nampak Kimi? Anda tunggu dia buat 3 wave yang ini. Lower channel tu anda boleh cari long. Ini bukan 3711. Ini bukan 3711. Ini channeling. So kita menjangkakan kat situ akan membentuk satu diagonal. Diagonal kebiasaannya either dia adalah satu channel yang menyempit ataupun satu channel yang sama ni. Anda nampak 3 wave, anda boleh cari peluang untuk long, untuk FTSE. Asalkan anda tak short dia, you are okay. Boleh? Nampak? Okay.
Itu bukan 3711. 3711 dia kena 1, 2, 3, 4, 5. Break 1, 2. Yang ini kita trade. Yep. Yang ini kita trade. Yang ini nanti. 2 tu. Macam mana saya nak tarik dia? Yang ini Yang 2 ni kita akan trade. Yang 2. Syarat dia breakout 5 wave. Setakat ini baru 3. Tapi bagi mereka yang shorter term, 4 tu lower channel. Bagi mereka yang shorter term, 4 tu anda boleh trade. Macam mana nak buat channel kat sini? Saya tak ingat. Tak apa. Pandai anda lah tarik channel kan. Saya tak ingat macam mana nak buat channel. Saya biasa buat channel macam ni. Macam ni dan turun balik, tekan control, tarik pakai mouse. Jadi kalau dia buat lower channel, kat lower channel ni anda tunggu. Itu satu teknik dalam elite. Saya tak gunakan dia. Saya simple, saya menggunakan Fibo. Tapi itu salah satu teknik dalam ni bagi intraday. Kalau dia buat turun ke bawah, then any pullback anda boleh cari long lah. Apa duk lari ni? Okey, kita akan trade yang wave 2 ni nanti FTSE. Ini dah break high. Tunggu 5 wave. 1, 2, 3, 4. Break berakhir dengan divergence. 2 ni kita akan trade. Okey, ni dah break, nampak? Jadi kita kena letakkan sebagai some sort of wave 3. Cumanya, kalau anda tengok detail-detail dia, ini 3 wave. A, B dan C. Satu, saya boleh letak A, B dan C. Ini sebagai, tadi nak tukar, lupa nak tukar. Bukan sebagai, ni dia. Okey. Dekat ni saya tak dapat nak update. Dekat trading view. Tak sempat. Dah laju sikit Rosli. Dah laju sikit. Jadi ini cuma 3 wave. A, B dan C. Okey. Sama juga. So inilah leading diagonal. Maksudnya 4 ni akan buat correction yang besar. Leading diagonal. Ini dipanggil sebagai leading diagonal. Sebab dia menghabiskan wave 1. Pergi tengok nota. Leading diagonal boleh 5, 3, 5, 3, 5 ataupun 3, 3, 3, 3. Jadi inilah 3, 3, 3, 3. It's good time untuk sebenarnya hujung trend macam ni is perfect bagi mereka yang sedang belajar melukis wave. Sebab dia susah. Kalau wave 3 tu senang nak lukis. Wave 3 macam ni lah rupa dia. Some sort of 3 dalam yang kecil. Some sort of 3 dalam ni. Okey, sekarang ni. Untuk UK 100. Kenapa saya habiskan dia kat sini? Sekiranya RSI yang kecil ni break high, 3 kita akan naik. Faham? Macam ni makin dia leceh sikit, tapi lama-lama dah biasa lah. Sekarang ni dah laju saya lukis. Dah laju balik. Dah laju balik. Boleh lah habis ke semua chart ni dalam tempoh setengah jam lah. Saya updatekan semua chart dalam sini setengah jam dulu. Boleh lah. Dia lepas ni dia tak tengok trading view dah. Jadi kalau yang ini break high, kalau di sini tiba-tiba dia break high, then kita extendkan 3 ni atas. Faham? 3 ni atas sini. Bukannya 3 sini, 3 sini. Mula-mula kekok sikit sebab lama tak pakai kan. Dah lama-lama tu okey lah. Kenapa kita letak 3 kat sini? Nampak tak sini reset? Dan dia paling tinggi. Satu kita letakkan 3 kat situ.
Ni kecil, driver kecil sangat ni. Satu lagi, kenapa 3? Ada nampak tak sini snake? Some sort of 3 dekat sini. Sama ada ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Habiskan 3 or whatever. Jangan cuba nak trade setiap lekuk lah. Itu je. Pian, doa saya malam tadi tahajud tak termakbul rupanya. Allah. Ada siapa-siapa tak tahu macam mana saya nak share chart ni dekat ni? Kalau ada siapa-siapa boleh bagi tahu di mana apa yang saya lukis kat MT5 ni, anda boleh lihat. Kalau ada, bagi tahu saya apa yang Galih tanya semalam kan. Kalau ada siapa-siapa boleh bagi tahu cara dia, then bagi tahu saya. Apa juga saya lukis kat sini, anda boleh tengok. Ulau. Ni ulau. Ulau dia, sebab tu kita letak wave 3. Dan some sort of wave 4 reset. Jadi semua yang kita dah cover semua, anda sedang lihat dekat chart sekarang ni. Sharing profile template. Sharing profile template. Macam mana? Pian, boleh? Kalau bagi tahu saya step dia, step 1, step 2 macam mana? Screenshot saya pengsan, Fikri. Saya tak dapat nak screenshot. Saya banyak kerja lain aku nak buat. Rashidi, Waalaikumsalam. Dan ambil profile template untuk paste dalam MT5 masing-masing. Profile template tu, dia update tak? Kalau saya update, dia updatekan tak? Kalau setakat profile template tak ada makna. Kalau saya update kat sini, dia update dekat MT5 ada, itu bagus. Kalau setakat profile template, tak guna. Copy tak dapat live cara tu, kena buat setiap hari. Kalau macam tu tak ada point. Anda ikut live dekat sini lah. Macam yang dekat kita buat kat trading view tu, kita tekan, saya lukis apa-apa, anda boleh tengok kan. Template pun banyak. Kalau saya share template dia, lepas tu saya update, dia terus update tempat anda, kat chart anda, itu cantik. Tapi kalau tak dapat, tak guna. Pindah dari komputer rumah ke office. Okey. Nanti bagi tahu saya, nanti kita test dia. Kalau boleh, selesai masalah kita. Saya update kat sini, anda boleh dapat. Boleh? Kita tunggu Pian nanti ya, Profesor Pian kongsi. Kita tunggulah. Okey. Kalau itu cantik. Kalau itu boleh, itu cantik. Saya okey je. Saya okey je. Okey. Kalau kita tengok yang ni dah break kan. Ini adalah wave 3. Ini wave 3. Ini break. Nampak RSI dia? Jadi ini kita akan letakkan sebagai wave 3. Jadi dia tak habis lagi. Ini tak habis lagi. Ingat, 5 tu kena akhir dengan ini tak dapat habis. Ini 3. Kat sini ya. Ini 3. Lepas tu tarik balik dia punya Fibo ni. Kita kira tempat wave 4. Wave 4 216. Macam tu. Okey, dan seterusnya wave 5. Apa pun anda tak pergi trade tengah-tengah dunia ni. Janganlah susah nak trade tengah-tengah dunia ni, janganlah. Dia dah naik tu Okey, lupa nak tarik. Masih kekok-kekok sikit tapi ada banyak improvement daripada hari pertama. Okey, jadi itu adalah wave 5 kita. Kita masih dalam structure yang tak lengkap lagi. Masih tak lengkap lagi. Tengok RSI, tengok stokastik bawah tu. Okey, itu adalah untuk FTSE semasa. Share folder template tu kat Dropbox. Siapa? Okey.
Kalau boleh, then kita buat. Itulah. Tapi saya tak nak setiap hari saya kena share template tu tau. Besok saya kena share template, letak baru link dia. Lusa saya kena letak balik. Itu saya tak nak buat. Tak banyak kerja aku lain. Saya nak sekali saya buat, lepas tu anda boleh, saya letak kat sini, dia terus update dekat chat anda. Itu simple. Wassalam. Tak update. Lepas minggu depan tak update dah Mirul. Saya akan buat bila saya ada masa. Saya nak, kalau nak tengok chat yang updated, tengok dekat live ni. Tak sempat, memang tak sempat. Saya nak update, sebab saya ada 2 tempat saya update. Satu kepada platform yang satu, lepas tu dekat MT5 ni. Jadi kalau saya nak update juga kat TradingView, tak ada kerja lain lah aku. Faham? Dropbox placing. Tapi apa dia, saya nak sekali saja saya letak dia punya template kat situ. Jadi kalau saya ubah apa-apa kat chat saya, anda boleh nampak. Itu je. Yang bagusnya anda boleh draw sendiri. Lagi belajar kan, berbanding daripada menunggu. Itu tak bagus. Setiap hari kena save template again dan send it out again every single day. Kalau macam tu tak nak saya tu. Saya nak, saya letak sekali je. Pergi cari cara dia. Pergi cari cara dia. Kalau jumpa cara dia, then selesai masalah kita. Okay. So basically untuk indices, we are looking higher. Cumanya, seperti saya terangkan tadi, untuk US indices, saya tak dapat habiskan struktur ini sebab ke bawah ni ada 5 lekuk. Saya dah terangkan daripada stokastik ni tadi ya. Sini 1, 2, 3, 4 ini tak break B. So ini adalah 4 dan ini adalah 5. Sebab tu kita terpaksa letak dia sebagai flat kat sini. Anda tahu saya tak akan lukis flat kecuali tak ada cara lain. Ini adalah tak ada cara lain. Pindah duduk. Pindah duduk. Email XM. Korang buatlah apa yang patut habis. Saya okey je. Kenapa muka saya jadi biru ni? Sekejap. Lighting ni biru ke apa? Barulah kuning sikit di muka aku. Kenapa muka saya biru? Okey. Biru tak muka saya? Okey. Jadi kita katakan struktur di sini flat dan kita masih menunggu ke bawah. Kalau dia break ke atas, baguslah. Kalau dia break ke atas, 5 wave, 3 wave pullback, kita long lagi cepat. Kalau dia nak tunggu ke bawah ni lama lagi kan. Betul tak? Tapi apa pun sekarang anda tak buat apa. Sekarang anda tak buat apa. Faham tak? Sekarang ni sideways. Mana high, mana low-nya? Ada yang kata, bang, low, high, low, high, low, high, low, low, higher, low, higher. Tak. Itu subwave. Itu subwave dalam ni. Itu subwave dalam range. Dia kena break range dahulu. Then kita katakan, oh, low, high. Mana higher, high? Hai, Oman. Kalau dia break sini, yang baru dia ada meneruskan struktur belakang. Struktur belakang ni. Dan baru kita ada higher high. Kalau dia break high sini, itu struktur. Rajin-rajin buka buku Dow Theory tu. Itu paling-paling asas dalam struktur. Sama, saya pun belajar teknik direct. Jadi kita tak ramai orang ada asas. Asas tu Dow Theory. Jadi kena break something. Price tu kena confirm dia punya ni, confirm dia punya reversal, confirm dia punya higher high, dan baru kita katakan trend tu masih wujud. Tunggu JPYP. Yes. Kalau JPYP buat 1618, ini tak ada ke bawah. Tu dia. Okey. Ada soalan untuk indeks. Untuk indeks, don't touch it yet. Kita akan tunggu untuk FTSE yang dah break. Kita akan tunggu FTSE yang dah break dekat wave 2 ni nanti. Kita tunggu sekiranya wave 2
dan indeks-indeks lain ni tak break high, mana perginya? Allah. Jap. Ni kena buat satu-satu-satu. Nampak? Kena buat satu-satu-satu. Okey. Kalau indeks-indeks lain ni tak break high, kita akan tunggu kat 4 ni. Itu sama dengan wave 2 kat FTSE tadi. Nampak? Itu sama dengan wave 2 kat FTSE ya. Kita letakkan dalam fractal yang lebih rendah sebab dia break low awal. Tetapi US 30 ini wave 2 dekat FTSE tadi. Ini sama juga. Wave 2 dekat FTSE tadi. Okey, kalau tiba-tiba FTSE kat sini buat 1618, ini tak ada low. 4 kita pindah rumah. Faham? Jadi lagi cepat, lagi bagus. 1, 2, 3 break. 5 wave. 3 wave pullback. Long. Itu je. FTSE akan macam ni. Okey? Ada soalan untuk indeks tak? Ada soalan untuk indeks. Lepas ni kita tengok yen pair. Asalkan anda tak short dia. Jangan buy kat hujung kepala tu. Tunggu dia buat pullback. Tunggu dia buat pullback. Akan berlaku pullback. Tak ada benda naik macam ni. Kalau ada kan, tahun lepas entry, 5 tahun lagi keluar. InsyaAllah kaya-kaya kan. Kalau macam tu lah. Okay. Now, kalau tak ada soalan mengenai indeks, faham apa yang kita sedang partikan untuk indeks? Okay, now kita lihat kepada yen pair. USD JPY. USD JPY berada dalam kawasan equilibrium. Berada dalam kawasan equilibrium. Ingat, yang ini kita tandakan bila? Kita tandakan daripada sini, tak silap saya. Kita tukar lukisan dia kan. Jadi, ini berada dalam kawasan resistant lah, in other words. Kalau anda gunakan RSI, apa semua indikator ni, simple. Bahasa simple dia overbought. Ni pun nampak overbought dalam bahasa indikator. Dan kita jangkakan ini akan jatuh apabila US dollar mula jatuh. Dan kejatuhan ini adalah sama dengan indeks buat wave 2. Belum lagi. Indeks kita masih lukis ke atas. Jangan nak kata, oh UJ boleh sell lah. Zul kata sell. Belum. Saya tak kata sell. Belum. Masa tu CAT JPY apa semua tu dah sampai kepala dia Hakimi. Hakimi Bob. Macam mana nak panggil nama ni? Jadi UJ ni berada dalam kawasan resistant dia. Jaga-jaga sikit. Tetapi tak habis lagi yen pair tak habis lagi. Jadi untuk untuk UJ ini tak dapat nak trade. Sebelum ni saya cuba cari tak dapat. Kita habiskan satu ni kat sini. Tak dapat. Sebelum ni kita jangka ini sebagai wave 2. Tak dapat. Jadi UJ anda elakkan Anda elakkan UJ. Kita ada EJ yang very very interesting. Apa tak kena dengan chart ni? Saya tak tukar dia. Saya tak tukar dia. Apa yang tak kena dengan chart ini? Saya nak anda fikirkan dan lihat apa yang tak kena dengan chart ni. Kenapa dia ada dua sini? A, B dan C. Apa yang tak kena dengan chart ni? Apa yang silapnya? Apa yang tak kena? Saya zoom up sikit. Apa yang tak kena dengan chart tu? Dia belum silap lagi. Saya nak tunggu dia ini break. High dekat sini, dekat RSI ni break. Ini tengah test. Kalau dia break, ini 3.
Yes. Saya tak dapat nak letak. Jadi wave 3 dia jadi pendek. Jadi maksudnya kita akan ada extension wave 3 dalam 3 yang amat-amat laju. Ini adalah wave 3. Jadi maksud, in other words, kita tak habis lagi yen punya pergerakan. Tak kena kan? Tengok mata je tahu dah. Tak kena kan? Tapi sebelum anda nak pindahkan benda tu, anda kena tengok RSI ni break dahulu belakang ni. Jadi untuk semasa tak dapat lagi. Macam mana nak cancel dia? Tak dapat nak cancel. Kena lukis balik. Allah. Macam mana nak undo? Macam mana nak undo dia, Mirul? Macam mana nak undo? Ctrl Z tak dapat ni. Ctrl Z. Macam mana? Tak apalah. Jadi faham? Apa pun, anda tak buat apa kepada dia. Anda tak buat apa. Wave 2 ni kita akan trade. Kita jagakan akan ada correction. Anda jangan masuklah kat ujung-ujung ni. Jangan. Ini nampak tak ada divergence dah. Jadi maksudnya kita masih extend. Tak boleh ada. Aduh. Pengsan aku. Lukis barulah, tak apa. Mentang-mentang dia kata lukis cepat laju tadi kan. Tak apa. Mana ada riset-riset ubah pun ni. Tak apa. Kita redor. Jadi apa yang saya maksudkan, ini masih dalam struktur yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Okey. 2 ni anda boleh cari long bagi mereka yang agresif. Tapi pair yang lebih cantik bukan ini. Ini tak cantik sebab 1 kat sini tak break high. Movement semasa ni tak break high. Ini tak break. Yang lagi cantik contohnya seperti GBP JPY ni. Dah break. Double click then press delete. Itu lagi lah teruk. Hilang semua. Kalau double click Vincent, everything lost kalau buat benda tu. So wave 2 dekat sini kita akan cari untuk long. Okay, wave 2 kat sini nanti Bila ini habis, ini sama juga. Nampak? Ini dah break. Jadi maksudnya yen pair tu tak habis lagi. Masih ke atas. Ini tengah test sama. 3 kita akan kat sini. Ini adalah extension 1, 2 dan kita masih dalam wave 3. Off 3. Vincent bagi ajaran sesat terus. Kalau klik double klik tekan hilang semua, Vincent. Lagi pingsan. Jangan. Penat aku. Tak boleh, Vincent. Tak boleh. Ajaran sesat. So kita samsot belum habis Bagi mereka yang ada position ni, anda masih pegang. Tapi kalau anda nak entry, jangan entry kat atas tu. Bukan. Anda kena tunggu struktur ini reset. Anda tak dapat masuk struktur ini. Struktur ini anda tak dapat nak masuk. Ini atas buy dekat overbought punya area nak buy. Jangan cash benda yang tengah berjalan macam tu. Api yang laju macam tu kan. Main naik tak dapat. Kena tunggu dia dulu. Jangan Vincent ajaran sesat. Okey, jadi kita some sort of wave 3 some sort of wave 3 dalam ni. Okey, nampak ini tengah snake. Okey, so ini masih wave 3. So tunggu dia buat wave 2. Tunggu dia buat wave 2. Akan jadi. Don't worry. Wave 2 ni kita akan trade. Wave 2 ni tak adalah besar macam ni. Ni besar sangat. I think dalam macam ni. Wave 2 ni nanti
Jangan naik macam ni, abai kat atas. Percayalah, masa anda tekan buy itulah dia jatuh. Kalau tak dia okey kan. Tekan buy kat situ, waktu tu dia jatuh. Jangan takut tertinggal market. Tunggu market balik kepada kita. Janganlah duk kejar-kejar. Bang, ni naik bang. Saya tak boleh dah buka chart dari pagi tadi. Tunggu dia turun-turun. Tak turun-turun. Tekan bang. Percayalah. Waktu ada tekan buy tu, waktu tu lah dia jatuh. Siapa pernah kena? Siapa pernah kena kat sini? Waktu ada tekan buy tu lah dia jatuh. Tadi okey kan. Tadi naik. Tekan buy, waktu tu lah dia jatuh. 5 saat selepas ada tekan buy. Percayalah. Kenapa tak tahu. 5 saat selepas ada tekan buy. Dia jatuh tiruk. Tak tahu kenapa. Ada hantu dia kan. Tadi naik sihat walafiat je. Siapa pernah kena? Kalau tak pernah kena lagi, kena lama sikit trading. Anda faham? Dulu zaman-zaman beginner luck. Adalah. Tu memang lah. Siapa tu? Tiba-tiba tak mengaku. Tak pernah. Saya pernah kena. Siapa yang tak kena, belum cukup. Dia belum cukup duduk depan cat. Kan? Siapa yang kaki duduk depan cat lama-lama tu, tahulah. Dia naik ni kan. Dia pergi kecil-kecil sampai M1. Ini naik lagi ni. Tekan kata dia. Waktu tu dah jatuh. Tak tahu kenapa. Waktu tu dah dia jatuh. Dia tengok semua time frame. Dia tengok, tadi masuk H4. Uish, tinggi ni. Tunggu retracement time frame kecil kan. Dia cari-cari sampai jumpa retracement. Dia jumpa. Oh, M1 ada. Dia masuk, waktu tu dah dia jatuh. Siapa tak pernah kan? Tak cukup. Kalau tak kena lagi, tak cukup. Tak cukup trading. Okey, so kita masih lagi dalam wave 3 jangan kejar atas ni, tunggu dia buat retracement. Jangan kejar. AUD JPY tak break lagi, jadi ini bukan tempat kita trade. Sama FTSE tadi ingat tak? FTSE US 30, US 100, apa lagi? US 500, Yen Pair, sama kita tengah tunggu retracement. Lepas tu, the moment ada tekan yang tu, percayalah dia jatuh. Kenapa saya tak tahu. Kalau tak sihat walafiat, dia naik kan. Ini masih dalam, ini lukisan yang betul untuk Yen Pair. 3 dalam 3. Okey. Kita masih dalam 3 dalam 3. CAT JPY pun sama. We are still some sort of 3 dalam 3. Nampak snake? Okay. Euro US dollar. Euro US dollar, bila dia habis wave ini tadi? Bila ini akan buat correction? Euro JPY ni, bila dia nak buat wave 2 ni? Bila Euro US dollar habiskan movement ini dan start buat wave 5. Faham tak? Sama je. Bila ini start jatuh. Itu wave 2 kat sana tadi. Ini wave 5. Jadi jangan kejar-kejar. Jadi selagi ini ke atas, lagi tu Euro JPY ke atas. Boleh tak dia sampai setengah jalan je? Boleh? Boleh? Dia sampai setengah jalan je. Boleh terangkit. Satu market. Okey. Jadi untuk Euro US dollar, kita jangkakan selagi Euro JPY tadi ke atas, ini pun masih disokong ke atas. Untuk time frame kecil. Jadi kalau anda scalper lah, katalah anda scalper. Ini salah satu yang saya suka guna. Kalau memang duduk depan chart kan. Kalau dia 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini tak dapat. Ini dah break. Tak dapat. Ini structure ni tak dapat. Kalau dia buat 5, break high kat sini. 1, 2, 3, boleh scalp ke atas. Time frame kecil. M1, M2, M5, M3. Saya suka scalp dekat M3. Tak tahu kenapa. M3 saya nampak structure jelas. Okay, kalau nak scalp, kalau nak
Kimi. Kalau jenis yang kecil-kecil nak trade kan, tu. Kan? Nak masuk untuk yen pair tadi, dia dah naik tinggi sangat. Faham tak? Ini masih ada ampun lagi. Tapi ini dah habis. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Dia tak break. Kita tengok ini EU. Kita tengok GU pula. Saya dah cerita yang time frame dah kecil-kecil ni. GU boleh. GU 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Kalau ada tengok time frame kecil. Macam mana nak tengok dia? Okey. GU. Ini dah break. 5 wave. Jadi correction ini bagi mereka yang scalping. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. 1, 2, 3. Anda boleh cari untuk long. Faham? Itu bagi mereka yang trade kecil. Ya, kecil. Okey? Itu time frame yang kecil lah. Itu kalau tanya saya macam mana saya scalp, macam tu kan saya scalp. Tapi time frame besar dia masih ada ke atas ni. Masih ada ke atas. So ini menghampiri kawasan resistance. Selagi dia tak sampai kawasan ni gini. Selagi dia tak lengkap 100%. Kalau dia lengkap 100% jangan buat. Selagi dia tak lengkap 100% ni, so kalau dia break macam ni, anda 5 wave daripada yang kecil, 3 wave ni anda boleh long. Untuk time frame kecil. Dia ada 2 fractal kat sini tau. Ada 2 fractal, ada trend. Dia sama je. Ini 5 wave breakout. 5 wave breakout. A kan? 5 wave breakout. Lepas tu, dia break A ni balik. Dekat yang besar, ada incomplete sequence. Jadi, selagi dia tak sampai kat situ, any 3 wave pullback, anda boleh cari long. Yang penting ada incomplete. Yang penting ada incomplete. Asalkan ada incomplete. Jangan tak ada incomplete. Kalau tak ada yang tu, jangan trade. Yang penting ada benda ni tadi. Itu je rahsia dia. Bukan rahsia. Itu je teknik dia. Ni untuk siapa yang scalping lah. Kaki yang scalping. Okey. Tapi kecil-kecil lah. Anda tak pergi hold sampai 200 pip kat situ. Ni bagi mereka yang scalper. Anda nampak satu candle reversal, anda keluar. Ni scalper. Kecil-kecil macam ni kan. Sini akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Tu kat situlah untuk habiskan yang 100% tadi. Tengok RSI dia break, wave 3 kita pindah. Kalau RSI dia tak break, masih divergence, ini habiskan wave 5. Itu je. Okey? Itu adalah GU. Jadi tak ke mana, tak ada apa-apa. Saya masih menunggu yang lebih besar untuk nak long GU ni daripada sini. Okey? Kalau dia turun ke bawah, kita cari long. Kalau dia tak turun ke bawah, break high ke atas, kita cari long. Bila dia turun balik. Momentum kena tengok. Okey, AUD US dollar sama, everything ini dalam divergence, kita habiskan wave 3, boleh tak wave 3 extend lagi, boleh. Apa pun anda tak buat apa kat dia untuk semasa. New Zealand dollar sama juga, kita sedang jangkakan wave 4 Ini adalah some sort of wave 3. Nampak dah sekarang how saya apply semua dan melihat indikator ni kan. UCAT masih ingat, UCAT ni berada dalam zone dia. Ini berada dalam zone dia. Jadi anytime dia boleh naik. Okey. Gold masih buat kerja ni. Tak habis lagi untuk gold wave 2. Tak habis lagi untuk gold ni. Masih dia ini adalah sama dengan apa?
indeks punya kekuatan tadi, the moment indeks habis momentum dia, ini masih ada ke atas. Untuk gold, kita ada sekuen daripada bawah. Mana X saya hilang lah pula kat situ. Okay, masih ada incomplete sekuen kat sini. Jadi B ni mungkin dalam sikit. Untuk dia habis ngam-ngam kat sini, B dia kena dalam. Macam ni. Barulah ni habis kat situ. Itu yang kadang-kadang kalau nak tahu macam mana saya jangka correction yang dalam ke, correction yang sikit ke, saya akan tengok time frame besar punya sekuen. Dan itu ni, ini adalah untuk B dalam sikit. Ni dalam sikit lah untuk gold. Itu sesuai dengan indeks yang mengukur. Kita dalam some sort of wave 3 untuk indeks, some sort of wave 3 dalam yen pair. AUD US dollar jangan sentuh. AUD US dollar dalam zon pening. Ni kawasan ni H4 kan. Ini berada dalam equal leg dia. Ini berada dalam equal leg dia. Okay, kalau dia break high ke atas, tak ada apa. Kalau dia break high ke atas, itu adalah X ini. Mungkin itu sedang berlaku. Kalau dia break high ke atas, ini sebab ini dapat tukar A, B dan C ataupun W, X dan Y. Kan? Ini adalah W, X, Y ke atas. Lepas tu jatuh balik. Tak ada apa. Nanti kalau dia break apa, ini sideway. Faham tak? This one is sideway. Nothing. Ini bukan low, ini bukan high. Tak ada apa. Anda tak buat apa ke dia. So, anda tak buat, tak ada. Bukan tak ada short, tak ada apa kat situ. Tapi kita tahu dia dalam zone yang akan ada reaksi. Zone. Tiap kali masuk kawasan tu, dia akan buat kerja gila. Betul tak Rashidi? Kenapa saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Something pelik kan. Gold. Mana gold tadi? Gold. So, gold dijangka akan ada retracement yang besar sikit. Untuk gold sebelum meneruskan pergerakan ke atas. Sama dengan silver. The same move untuk silver. Ini adalah sekarang ni kita dalam some sort of index wave 3. Some sort of yen pair wave 3. Ini adalah indeks dinamik dalam M15. Faham tak? Itu yang gold jatuh. Itu yang gold jatuh. Some sort of indeks dinamik dalam M15. Itu yang gold jatuh. M15. Minyak masih ke atas. Indeks dinamik. Komoditi disokong. Copper sama. Copper ini sekejap ini belum lagi. Ini belum lagi tukar. Kalau dia break, RSI dia break, wave 3 kita extend ke atas. Euro AUD masih ke bawah, belum lagi. Belum masanya lagi untuk Euro AUD. Belum lagi untuk Euro AUD. Apa pun, anda tak buat apa dengan dia. Euro AUD, anda tengok di time frame besar ni, tak ada apa-apa. Nanti H4 sama, tak ada apa-apa. Hala tuju dia ke bawah. Jadi kita akan cari peluang untuk nak short dia sekiranya low dekat sini break out. Nanti belum. Ni jangan sentuh lagi. Ini masa ni jangan sentuh Euro AUD. Euro GBP tak ada apa-apa, don't touch it, masih ke bawah untuk Euro GBP. Bagi mereka yang ada trade untuk Euro GBP, anda dah start manage position anda. Ada kemungkinan pantulan ni berlaku. Itu adalah bila US dollar dengan UCAD tadi ke atas.
GBP AUD yang kita cerita semalam kan. Apa cerita semalam? Apple, Tesla. Apple ni, jaga-jaga. Kalau kita tengok Nasdaq tadi, ini wave apa? Saya tak jangka dia pergi to the moon macam tu. Ini wave apa? Ini dia. Ni untuk mereka yang shorter term semalam kan. Masih atas lagi. Ini adalah WXY. W. Sebab tak ada divergence. Ini tak ada divergence. X. Dan Y. Faham? Sama seperti Nasdaq tadi. Kalau ini berlaku, seperti yang kita tandakan, kalau ini berlaku seperti kita tandakan, ada kemungkinan untuk indeks, saya tak dapat nak tolak kemungkinan itu, sedang membetulkan struktur yang lebih besar. Faham tak? Ini adalah March. Ini adalah March 2020. Faham, Tian? Sekali lagi kalau ini buat 1, 2 dan 3 dan kita dah start nampak ini buat macam ni. RSI dia break. Faham, Tian? Ini March 03 20. Sebab itu kita nak tengok dia naik ke atas. Tapi kalau kita tengok Nasdaq tadi, lain macam. Lain macam kan? So, jaga-jaga sikit dengan Apple ni. Jaga-jaga sikit. Bukan setakat ni. Semua ni ada divergence. Everything ni ada divergence. Everything ni ada divergence. Ini W. Yang ini. Sebab kecil-kecil dia tak ada. Yang kecil-kecil dia. Kalau nak tengok divergence, tengok H4, H1 ke bawah. H4, H1 ke bawah. Volume lebih tepat di lower time frame berbanding dengan higher time frame. Kalau tengok faktor oscillator, lebih tepat dekat lower time frame berbanding dengan higher time frame. But H1 dia tak ada divergence untuk Apple. Tak kisahlah W, X dan Y ke apa pun. Saya kalau boleh letak semua ABC. Kat sini tak ada W. Senang aku lukis. Saya nak tengok dia macam ni. Itu memberikan kelegaan sedikit. Kalau dia buat yang tu, bukan apa, kepada ekonomi Malaysia. Sebab kalau ini dah start buka, dan ini breakout trend line, nampak? Ini buka yang lebih besar. Faham? Itu yang kita tak nak tengok. Kalau Apple syarikat besar jatuh macam tu, anda rasa market jadi macam mana? So, kalau boleh ini tak jadilah pada sekarang. Belum lagi. Kalau boleh ini dah habis 1, 2 dan 3 terangkit. Lepas tu 1, 2, 3, 4 dan 5 ke atas. Itu yang kita nak tengok. Satu saya tak letak dia sebagai A. Lepas tu B pian. Saya letak dia sebagai W. Sebagai W, X dan Y. Faham pian? Dan ini sebagai wave. Some sort of wave 2 ke 4 ke kat situ. Itu sebab dia. Malaysia, itulah dia. Sebab tu saya tak nak tengok benda tu, saya nak tengok dia ke atas. Tapi kita tak dapat letakkan opinion kita lah. Tengok apa yang nampak. Jadi ini masih ke atas. Setakat ini. Yes, Joe. Okey, kita break dahulu dan kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung di mana penurunan daripada high yang sebelum ni, high pada berapa bulan ni,
high pada bulan September saya tak nampak. September punya high lah. September punya high tu, penurunan dia ada 5 lekuk. Jadi dia tak dapat, benda ni lah yang dilihat oleh R.N. Elliott. Sebab itulah keluar benda-benda seperti flat, seperti truncation, seperti benda-benda lain lah. Dia keluar come up with structure ni. Dia mengira lekuk je sebenarnya, asalnya. Benda yang membuat kepada trend 5 lekuk. Benda yang membuat kepada correction 3 lekuk. Saat itu saya sebut 53, 53, 53 ataupun pecahan dia 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Correction 3, 7, 11. Itu benda dia. Saya melukis benda tu. Bukannya melukis elite wave yang anda selalu baca dalam buku 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Kalau nak lukis, betul nak lukis 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Ini jadi diagonal. Kita tak lukis macam tu disebabkan oleh market dynamic. Dan saya menandakan market dynamic. Itu sebab dia. Okay. Now, jadi kita nampak kat sini memang 5 lekuk. Kita kira daripada stokastik dia pun memang 5 lekuk. Maksudnya, movement semasa ni adalah korektif. 5 akan diikut oleh 3. Cumanya bagaimana kita nak lukis dia, map dia. Itu dia sebenarnya. Jadi kita kena lukis kat sini sebagai flat. Maksudnya sini akan ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5. 3, 3, 5. Jadi kita sedang melihat wave 3 sekarang ni. Wave 3 sekarang ni dan ini nampaknya dah mula reset, dah mula habis momentum. Tetapi RSI dia belum lagi menunjukkan dah start divergence, belum lagi menunjukkan divergence. Kita tengok kat time frame kecil dah ada divergence. Di time frame kecil dah menunjukkan divergence. So correction ini akan berlaku. Jangan buy dekat sini, kat tengah-tengah, kat hujung-hujung ni. Maksudnya untuk yen pair pun sama. Janganlah buy kat sini. Bila-bila dia boleh jatuh ni. Anda tekan, waktu tu dah dia jatuh. Anda tak tekan, dia naik lagi. Okay. Ni dah break Jadi 3 kita tadi, saya tak payah ubah dah. Dah betul dah. Okay. Dia masih ke atas, cumanya anda tak masuk ke atas-atas macam ni. Ini some sort of 3 in progress. Nampak? RSI dia, break. Snake masih jadi. Okay, ingat tak kita punya setting untuk stokastik 1333 Okay, RSI 13 apply kepada close. Okay, jadi kita masih lagi dalam wave 3. Akan ada wave 4. Tunggu ini reset. Reset itu wave 4. Belum lagi masuk. Jangan masuk kecil-kecil tu. 5, ini 3. Lepas tu ada 4, ada 5. Dah nampak kan? Daripada indikator ni nampak kan? Jelas kan? Ini wave 3. Jadi tak dapat nak tukar jadi daripada lain. Sebelum Vincent suruh saya delete all. Saya akan hilang semua. Pengsan aku lukis balik. Okey, jadi kita masih ada yen pair ke atas. Kita masih ada indeks yang bergerak ke atas. But satu correction akan berlaku. Debt correction untuk indeks anda tak dapat nak trade untuk long. Tak. Belum lagi Kalau nak trade correction, anda trade yen pair nanti. Yen pair nanti Contohnya macam GJ yang wave 2 dekat sini nanti. Yang wave 2 dekat sini nanti. Okey? Ini wave 3. Ni tengah buat wave 3. Tak habis lagi ke atas. So, tunggu wave 4, wave 5. Tunggu dia reset. Masa tu kita masuk. CAT JPY pun sama. Iaitu yang ini. Yang wave 2 ni. Ini pun dah buat high-high. Okey. Masa yang ini, kita akan trade FTSE. Benda sama. FTSE. FTSE. Mana FTSE? FTSE, wave 2. Benda yang sama
benda yang sama. Okey, reset ini adalah sama dengan US dollar. Contohnya macam euro US dollar untuk sampai dekat bawah ni. Wave 3. Boleh tak long dollar tu? Belum. Dolar jangan sentuh dulu. Ya, jangan sentuh dulu. Anda concentrate kepada yen pair pada waktu ni. Dan indeks tunggu. Okey? Itu adalah apa yang ada. Jadi untuk US session pada malam nanti nampaknya I'm still looking at more upward move, but there will be a correction bila-bila sama ada tutup market tengah malam nanti, Isnin depan, sebelum kita ada satu lagi lonjakan ke atas, ya. Jadi itu, ada apa-apa soalan lain untuk market lain daripada apa yang kita ceritakan kat sini? Gold masih ke atas. Selepas dia buat this correction, gold akan buat deep correction dan ke atas, ya. Kalau anda seorang agresif, gold ni ada set up tau. Faham tak? Kalau anda seorang agresif, tapi dia cuma satu fractal. Ini kita ada incomplete sequence. Faham tak, Pian? Goal ni, nak tarik benda lain tu. Okey. Ini ada incomplete sequence. Breakout ini 5 wave. 3 wave correction. Ada incomplete bagi mereka yang agresif. Gold ada set up untuk long daripada bawah ini. Itulah untuk gold. 3 wave. B ini adalah zigzag. Ini nampak zigzag. Ya. Kalau the same. Kalau saya cari gold kat bawah ni nanti. Gold bawah ni. Ini lebih kepada anda melabur. Anda bukannya sebagai untuk trading. Jarang-jarang nak jumpa gold price macam ni, Pian. Jarang-jarang gold nak sampai price macam tu. Kalau dapat gold price, kalau dia betul-betul jatuh macam ni, kumpul. Kripto, Bitcoin semua kan. Dah jatuh hari tu. Kripto. Nah, ini kita ada, semalam SEC kata tak ada halangan kepada kripto punya instrumen, kepada apa dia punya derivatif. Saya tak ingat. Kita ada Bitcoin yang melonjak hari ini. Okey, kalau tak ada soalan mengenai pasaran, kita masuk kepada topik kita, iaitu kepercayaan dagangan.